Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini. Kami juga berterima kasih kerana setiap kami hidup di dalam perjanjian yang lebih agung, yang lebih baru dan yang lebih baik. Kami juga berdoa supaya Tuhan berbicara pada pagi ini, mengingatkan kita bahawa setiap kita adalah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Okay. Nah, setiap kali apabila kita ada pembaptisan ataupun penetapan, sebagai padri kita akan mengadakan kelas pembaptisan dan juga penetapan. Dan di setiap kelas ini, satu pengajaran yang sangat penting adalah mengenai Alkitab. Kamu kenal apa buku ini tak? Kenal kan? Ini adalah Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, kita tahu bahawa ia mempunyai 66 buah buku ataupun surat yang tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini kita juga tahu bahawa ia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah Perjanjian Lama dan bahagian kedua adalah Perjanjian Baru. Nah, kalau kamu masih ingatkah berapa buku di dalam Perjanjian Lama? Masih ingat? Okey, saya mau test kamu punya IQ. Berapa buku di dalam Perjanjian Lama? 38. Okey. Nah, di dalam Perjanjian Lama adalah 38. Bergurau sajalah jawapan yang salah itu. Jawapan yang benar berapa? 36. Ini lagi salah. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada 39 buah buku. Dan di dalam Perjanjian Baru, kita tahulah 39, 3 darab 9, jawapannya 27. Jadi jumlah adalah 66 buah buku. Betul? Macam tidak confirm lagi ya. Nah, nanti lepas kebaktian kamu pergi kira berapa buku di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita tahu di dalam Perjanjian Baru adalah kerana cerita Yesus. Yesus datang, Yesus dilahirkan, barulah kita ada Perjanjian Baru. Kita tahu bahawa Perjanjian Baru juga bermula dengan 4 Injil, iaitu Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes. Nah, di dalam 4 buah buku ini menceritakan kelahiran dan juga kehidupan dan juga kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian Kisah Para Rasul adalah cerita tentang sejarah gereja. Kemudian kita tahu bahawa semua yang tertulis di dalam Perjanjian Baru adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus, Petrus, Yohanes dan juga Wahyu. Nah, kenapa, soalan saya, kenapa Perjanjian Baru bermula dengan Yesus? Nah, kebanyakan kita tahu Perjanjian Baru bermula dengan Yesus adalah kerana Yesus dilahirkan. Semuanya adalah zaman yang baru, termasuk kalender kita juga. Kalender kita juga bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari ini 2022. Tetapi Yesus bukan dilahirkan di tahun 0. Ingatlah, Yesus dilahirkan 5 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi kan? Sebelum BCE lah, 5 tahun sebelum itu. Jadi, kalau kamu tengok di dalam Perjanjian Baru, janganlah kita hanya mengenal Perjanjian Baru bermula dengan Yesus sahaja. Kerana kedatangan Yesus juga memberi kita satu perjanjian yang lebih baik daripada Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan belajar kenapa Perjanjian Baru ini lebih baik daripada Perjanjian Lama. Okey? Faham kan? Nah, perjanjian ini bermula dengan Yesus. Apabila Yesus dilahirkan, Tuhan mengatakan bahawa Yesus akan membawa satu perjanjian yang lebih baik. Dan saya ingin menunjukkan satu gambar untuk kamu. Nah, ini gambar adalah meringkaskan atau merumuskan apa yang berlaku di dalam Ibrani pasal 8. Di dalam Ibrani pasal 8, Tuhan ada mengatakan bahawa Tuhan ada memberi perjanjian lama kepada orang Israel.
Tetapi perjanjian itu sudah menjadi tua dan usang. Kalau tua dan usang, apa maksudnya? Tidak lagi ada guna. Betul atau tidak? Kalau hari ini kita jarang pakai barang sampai tua dan usang. Kamu faham maksud saya tak? Kalau kita guna sesuatu barang pada zaman sekarang lah, generasi sekarang, mungkin kita pakai 2-3 tahun kita mau tukar sudah. Mungkin belum sampai 2 tahun, 1 tahun kamu mau tukar sudah. Contohnya apa? Handphone. Okay? Handphone. Paling lama, berapa lama kamu guna handphone? Sampai 1 tahun enggak? 2 tahun? 3 tahun? Sampai orang yang setia ini. Tak payah saya khotbah lah hari ini. Tetapi kalau bagi kebanyakan orang, mereka hanya guna sampai 2-3 bulan sudah tukar. Itu orang yang ekstrim lah. Tetapi ada orang juga mati-mati kerana Apple. Kamu tahu Apple kan? Setiap tahun pun keluar baru. Tetapi kalau main, sama juga. Nah, kalau kita cakap tua dan usang tidak boleh digunakan lagi, mungkin kita boleh berkait dengan handphone kita, iPad kita, tablet kita. Betul atau tidak? Nah, di rumah saya, contohlah, saya ada 4 iPad mini. 4 iPad mini generasi pertama. Berapa tahun sudah? 10 tahun sudah. Nah, bukan saya kaya lah, tetapi 4 iPad mini ini generasi pertama, orang yang beri kepada saya kerana mereka tidak lagi gunakan, jadi saya pun ambil. Kerana saya suka gadget. Dan saya suka guna gadget untuk membuat eksperimen. Kenapa eksperimen? Kerana kalau sudah rosak, saya berani buka itu iPad, saya berani tukar punya part. Nah, 4 iPad mini ini, 3 iPad mini tidak boleh gunakan lagi kerana itu skrin ada masalah sudah. Tidak boleh touch. Kalau touch kan macam ada hantu yang main itu iPad. Okay, saya tidak ada buka folder ini, dia tolong saya buka. Macam ada hantu. Tetapi iPad mini yang keempat, terakhir punya, juga ada masalah skrin. Tetapi itu masalah bukan kerana ada hantu, tetapi adalah kerana tangan anak saya. Kenapa? 2-3 bulan yang lepas dia ambil saya punya iPad mini, anak yang kedua lah, Iana, terbang itu iPad macam frisbee. Jadi apa yang berlaku? Itu iPad mini sudah crack. Nah, itu skrin sudah crack, saya bercadang untuk mau membaiki dia. Jadi saya pun pergi Shopee dan cari itu part. Itu skrin, itu part hanya RM100 lebih, termasuk itu shipping tidak sampai RM150 lah. Tetapi saya kira-kira tidak berbaloi. Kenapa? RM150 kalau sudah bikin itu iPad tidak boleh guna kerana tidak boleh update. Banyak apps dia boleh guna. Jadi buat apa saya bikin? Jadi saya simpan di rumah lah. Sekarang jadi mainan anak saya. Tidak boleh on, tidak boleh charge, apapun tidak boleh. Nah, itu maksudnya tua dan usang, di mana dekat dengan apa? Dimusnahkan, dibuanglah, tidak boleh guna. Jadi di sini Tuhan juga merujuk kepada perjanjian lama. Ini adalah perjanjian yang sudah menjadi tua dan usang, yang bersedia untuk dibuang ataupun destroy, dimusnahkan. Nah, kenapa perjanjian lama tidak baik? Nah, bukannya perjanjian lama ada masalah. Bukannya perjanjian lama tidak baik. Kerana Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Jadi apabila dia memberikan perjanjian lama, maksudnya perjanjian itu belum lagi lengkap. Belum lagi sempurna. Ini masalah dia. Apabila Yesus memberi perjanjian lama kepada Musa, Musa adalah orang yang pertama mempunyai 10 hukum ini. Dan pada masa itu tidak ada imam. Nah, tugas imam adalah untuk memberi
pengorbanan supaya dosa diampunkan. Betul atau tidak? Nah, di dalam perjanjian lama, apabila perjanjian lama diberikan pada masa itu, semua orang masih berdosa. Walaupun dosa boleh diampunkan, dimaafkan, tetapi itu hanya untuk sementara sahaja. Ya, sementara sahaja. Maksudnya, di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel masih mau kerap membuat pengorbanan. Dan apabila Yesus datang, apa yang dia buat adalah sekali sahaja dia mengorbankan diri dia dan menggunakan darah dia sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Dan selepas itu dia dibangkitkan dan duduk di sebelah Tuhan. Dan ini adalah perjanjian baru yang lebih baik daripada perjanjian lama. Kerana di dalam perjanjian baru kita tidak lagi memberi pengorbanan kepada Tuhan. Amin. Nah, sama bernafas sudah. Okey. Lebih baik. Okey, bagus sudah. Nah, jadi di sini di mana saya? Nah, perjanjian lama di sini, kamu tengok Tuhan mengatakan bahawa ini lebih baik. Kenapa ini lebih baik? Bukannya ini tidak bagus, ini tidak baik. Tetapi kita mesti ingat, Yesus, Tuhan, semua adalah sempurna. Perjanjian yang diberikan dia tidak sempurna sehingga Yesus datang dan melengkapkan, menyempurnakan, menggenapkan hukum yang diberikan kepada Musa. Sorry. Okay. Terlalu excited lah kan. Ya. Jadi di sini kalau kamu nampak, di dalam perjanjian lama kita masih mau membuat pengorbanan. Tetapi Yesus tidak perlu. Nah, kenapa Yesus begitu baik daripada imam-imam di perjanjian lama? Yang pertama, dia adalah pengantara perjanjian yang lebih baik. Kamu ingat, di dalam perjanjian lama, setiap imam sebelum mereka menolong umat Tuhan untuk membuat pengorbanan, dia sendiri harus membuat pengorbanan untuk diri sendiri. Sebelum dia melakukan kamu punya pengorbanan. Dengan kata lain, dia harus diampunkan oleh Tuhan sebelum dia boleh membawa dosa kamu pergi ke Tuhan. Tetapi Yesus, apabila dia datang di dalam perjanjian baru, dia tidak perlu memberi persembahan untuk diri dia sendiri kerana dia adalah orang yang tidak berdosa. Oleh itu, tujuan dia datang adalah untuk memberi pengorbanan yang sempurna sekali sahaja untuk semua orang. Dan ini adalah pengantara perjanjian yang lebih baik. Oleh itu, kita memerlukan Yesus sebagai imam besar di dalam hidup kita. Amin. Kerana apabila Yesus datang, Tuhan akan menulis hukumnya di hati kita. Tidak lagi di tablet, batu seperti Musa. Dengan kata lain, kamu tahu siapa yang ini hanya English saja yang boleh tanyalah. Do you know who owns the first tablet in the world? Do you know what is tablet? Kamu tahu apa itu tablet kah? Ini kan, hari ini kita semua panggil ini tablet kan? Do you know who's the first one to own the first tablet? Musa. Kerana dalam bahasa Inggeris, God gave him the 10 commandments in tablets. Okay? Jadi Musa lah yang ada tablet yang pertama. Tetapi tidak boleh touchscreen lah. Zaman itu belum lagi ada itu kaca lagi. Nah, next question. Kamu tahu tak siapa boleh English jugalah? Do you know who can broke the 10 commandments at one go? Broke the 10 commandments in one go.
Dengan kata lain, siapa boleh melanggar 10 hukum di dalam masa yang sama? Kamu tahu siapa agak? Musa. Kamu tahu kenapa Musa? Because dalam bahasa Inggeris, when he come down, apabila dia turun dari Gunung Sinai, dia nampak apa yang orang Israel buat, itu lembu emas lah. Dia sangat marah, dia membuang tablet itu. Jadi dalam bahasa Inggeris, apa yang berlaku kepada tablet itu? Tablet itu jadi pecah kan, rosak kan? Dalam bahasa Inggeris, he broke the 10 commandments. Wah, at that moment. Ini joking sajalah. Jadi apa yang bagus di sini, kita tidak lagi merujuk kepada hukum-hukum di Perjanjian Lama. Jadi Tuhan boleh mengatakan bahawa semua ini telah ditulis di dalam hati kita. Dan berita baik adalah semua umat perjanjian akan mengenal Tuhan. Dan dosa kita akan ditangani sepenuhnya. Ini adalah perjanjian yang lebih baik. Betul atau tidak? Kerana kita tidak lagi memerlukan padri untuk membuat pengorbanan. Kau bayangkan setiap minggu kamu datang ke gereja, saya terpaksa potong bunuh lembu, kambing. Kamu pernah tengok orang membuat pengorbanan bunuh kerbau ke? Kamu pernah tengok orang bunuh kerbau ke untuk dikorbankan? Nah, apa yang berlaku adalah dia ambil tu pisau, dia slide, the neck. Bukan potong ayam Potong ayam saya tahu lah, potong lembu saya dia tahu. Dia bunuh, sebelum dia bunuh kan, pastikan itu darah semua habis. Kemudian baru dia, kau tahu lah, itu 18 SG sudah. Okay? Nah, jadi semua ini hanya berlaku di dalam perjanjian baru. Dan ini memberikan kita, perjanjian yang lebih baik dipenuhi. Kenapa dipenuhi? Kerana sebelum penulis Ibrani menulis Ibrani 8, semua ini telah dinubuatkan sebelum Yesus datang di Yeremia pasal 31. Di sini mengatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, kenapa perjanjian lama tidak baik? Kerana masalahnya bukan perjanjian dengan Tuhan, tetapi umat mereka yang mengingkari Tuhan pada masa itu. Dan oleh itu Tuhan berkata, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan berita baik di ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil dan akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Semua ini dipenuhi apabila Yesus datang. Perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus lebih baik daripada perjanjian lama. Nah, ini tidak bermaksudnya Tuhan melakukan kesilapan. Tidak.
Kamu mesti ingat, Tuhan adalah sempurna. Dan apabila dia memberikan perjanjian lama kepada orang umat dia, masalahnya adalah umat itu tidak mentaati Tuhan. Oleh itu, Tuhan terpaksa membawa perjanjian yang lebih baik, di mana ia juga menyempurnakan, memenuhi perjanjian Tuhan dengan umat dia. Dan oleh itu, janji luar biasa perjanjian baru bukanlah bahawa Tuhan akan menolak perjanjian lama, tetapi bahawa dia akan berbelas kasihan terhadap kesalahan kita dan tidak lagi mengingati dosa kita. Ini adalah berita baik. Dan dalam Yesus, semua perjanjian baru adalah milik kita. Dan kita harus bersyukur pada hari ini, kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama, di mana kita masih memerlukan imam untuk memberi persembahan ataupun pengorbanan kepada Tuhan untuk dosa kita. Tetapi hari ini, kita hanya memerlukan Yesus. Dan kita tidak perlu lagi memberi pengorbanan. Dan Tuhan berkata dan berjanji bahawa dia tidak akan mengingati dosa kita lagi. Maksudnya dia akan mengampuni kita semua. Dan yang terakhir adalah, ini adalah gambar, kamu boleh pergi Google sana lah, hanya Inggeris saja. Ini adalah perbandingan dengan Old Covenant dengan New Covenant, perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, perjanjian lama, semua dalam bahasa Inggeris . Perjanjian lama adalah umat Tuhan dibenarkan melalui hukum. Okay? Kerana di dalam perjanjian lama, kita memerlukan pengorbanan. Kita memerlukan pekerjaan. Maksudnya kita harus mentaati kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Okay? Tetapi di perjanjian baru, kita dibenarkan melalui Kristus. Tidak lagi hukum. Jadi bukannya Yesus datang untuk memusnahkan semua perjanjian lama, tetapi dia datang untuk memenuhi perjanjian baru. Kerana di dalam perjanjian lama, kita harus bekerja untuk keselamatan kita. Dengan kata lain, kita harus mentaati Tuhan, kita harus membuat pengorbanan, kita harus membuat semua yang tertulis di dalam hukum. Kalau kita tidak buat, kita berdosa. Tetapi di perjanjian baru, kita diselamatkan melalui apa? Iman. Iman kita. Kerana setiap kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman kita. Tidak lagi pengorbanan. Kau bayangkan, tiap-tiap minggu saya mau tidak boleh guna kapet di sini. Okay? Kerana pengorbanan memerlukan darah. Jadi kita mungkin mau macam pasar lah. Semua simen. Senang cuci, senang gosok. Dan pastikan mau banyak lampu biru. Kamu tahu kenapa lampu biru? Banyak lalat. Kau pergi ke pasar babi, lalat kan? Pasar ikan, lalat. Kau bayangkan kita tidak boleh pakai aircon sudah. Semua itu bau. Ini adalah perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru adalah lebih baik. Jadi hari ini apabila kita membaca Alkitab kita, terutamanya di perjanjian baru dan juga perjanjian lama, kita harus ingat, kita masih memerlukan Yesus sebagai imam kita. Kerana tugas dia tidak habis di sini. Kerana hari ini dia masih berdoa untuk setiap kita. Yang kedua, kita harus bersyukur. Kerana dosa kita telah diampunkan untuk selama-lamanya. Apa yang kita harus buat adalah datang kepada Yesus, meminta dia mengampuni dosa kita. Menerima Yesus sebagai penyelamat kita.
Yang ketiga adalah janganlah kita menolak Yesus. Kita harus setia, tetap setia sehingga akhir hayat kita. Amin. Mari kita berdoa.